Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasri. Tajuk hari ni kita bab ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada orang tanya Syekh ni, bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam? Apakah Islam menentang ilmu pengetahuan? Syekh jawab, sesungguhnya Islam adalah agama ilmu. Dari sisi mana pun dia dilihat. Mungkin dalil pertama untuk menunjukkan hal itu adalah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dah. Maksudnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itulah aku mula start cerita wahyu tu. Start Nabi diutuskan sebagai rasul kan. Jadi terima wahyu lah. Terima jadi Nabi dalam wahyu ni. Maka suruh baca Iqra' ni. Iqra'. Ni jadi bah di kalangan ulama lah. Ada kata itulah Nabi tak kerti baca pasal dah dah. Sampai mati. Ada pula ulama-ulama besar juga yang faham bahawa Iqra' ni start Nabi boleh baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi. Pasal dia suruh baca dah. Nabi asal boleh baca langsung, tak pernah baca pun, tak kerti baca langsung, tak kenal huruf. Apabila sebut Al-Quran Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi automatik dia pandai. Hak tu baru mukjizat dah. Hak tu baru benda pelik. Dari betul tak raja kenal, tak raja ngaji sikit abuk. Tiba-tiba pandai baca dah. Gitu. Jadi kata pertama yang turunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya kepada kaum muslim adalah kata Iqra', bacalah. Membaca adalah pintu terpenting bagi ilmu dan pengetahuan. Ni lah. Ada setengah orang duk suruh talaqi lah apa dah. Dari kitab lah dengar syekh mengajar lagi apa, tapi sebenarnya kena baca dulu. Kita sebagai pelajar ke apa, kita baca dulu baru ngadak terus, baru faham. Pergi mengajilah mana-mana di sekolah ke di universiti ke apa. Kaedah yang kena baca dulu. Lepas tu dengar pensyarah ke apa mengajar ke, syekh ke apa ke, ustaz mengajar ke, cikgu mengajar ke dah. Baru kita cepat nakak, baru cepat faham. Pelajar macam mana memang gitu dah. Contoh dulu kak, Nik Nomor dia ada 21A, boleh dah 21A dulu suhu dulu. Orang tanya rahsia gapo je kelas tuition, tak pergi muka je sesak miskin ni. Dia kata ke baca buku sebelum masuk kelas. Tu dah. Tu. Gitu ceritanya. Bukan suruh Tok Guru ngadak Syekh Ali, ngadak Syekh Ali baca buku dok. Tak buat persediaan jadi payah-payah lah, nampak payah. Jadi baca dulu sepatutnya dah. Imam Syafi'i apa? Bukan sekarang baca je apa kitab Muwatta' Abilicin dulu baru ngadak Tok Guru dia Imam Malik. Tu cara mengajar betul lah kita kata dah. Zaman dulu dia panggil hafal matan lah. Matan fiqh, matan hadis ke apa. Apa tu Abilicin baru ngadak Tok Guru. Tu cara dulu dah. Okey, selanjutnya ayat-ayat di atas memberikan petunjuk kepada tulisan ini kitab. Dia molek nulis ke apa ni. Dasar ayat ni juga Iqra' dia. Ayat mengatakan yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Menulis juga sebuah alat yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan proses pengajaran. Pada ayat lain Allah SWT berfirman dengan pena dan tulisan. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Sesungguhnya pesumpah ini hanya bersumpah dengan sesuatu yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Jadi Allah SWT bersumpah dengan qalam ni. Ataupun Iqra'. Benda yang sangat penting lah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya ia kata. Jadi ia ajar bil qalam. Dengan qalam tu jadi benda cerita penulisan tu penting lah. Itulah perkara yang boleh memegang ilmu lah. Okey, lepas tu menulis juga sebuah alat yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan proses pengajaran.
Pada ayat yang lain Allah SWT firman dengan pena dan tulisan, demi pena dan apa yang mereka tulis. Sesungguhnya pesumpah ini hanya bersumpah dengan sesuatu yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Sehingga seolah-olah Al-Quran hendak memberitahu pada kita melalui sumpah ini bahawa pena, tulisan saja, pen dan apa dia, mempunyai peranan yang sangat penting, dan bahawa tulisan yang menjadi bahan ilmu pengetahuan juga mempunyai peranan yang penting. Kemudian Al-Quran Karim memberikan dorongan pada manusia untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya melalui berbagai-bagai media yang ikut. Jangan kita kata belajar internet sesak lagi apa. Yang pentingnya kita kena fastabiqul khairat. Kita carilah yang terbaik, berusaha yang berebut cara terbaik, guna media lah. Kena ada yang baik. Jangan cari hak karut. Hak karut ni tak nanti dia buku karut dia. Ustaz kalau mengajar dengan ustaz pun karut dia kalau kita hak karut tu lah dah. Dia tak kira buku ke apa, internet ke apa. Kalau cari sumber dia tak betul belaka dah. Al-Quran Al-Karim memberitahukan kepada manusia bahawa pada awalnya mereka tidak mempunyai ilmu yang banyak dan pengetahuan yang luas. Namun kemudian Allah memudahkan bagi manusia berbagai-bagai faktor, pemahaman dan alat pengajaran yang dapat menambah keperbendaharaan ilmu pengetahuan mereka. Masa manusia ni tak ketiga apa. Lepas tu antara poin utamanya kalam lah, penulisan buku tu menyebabkan mereka jadi pandai. Jadi salah satu cara lah, apa pun kena guna pelbagai metod, pelbagai media, pelbagai cara untuk tambah ilmu dan kebijaksanaan lah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu syukur. Semua medium lah, pendengaran, penglihatan dan hati tu kita kira semua perkara, semua medium, semua cara supaya kita ni bersyukur lah. Sementara dalam surah Al-Isra ayat 85 Allah SWT berfirman bermaksud, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Apa-apa pun kita kena faham. Kalau kita boleh ilmu kau jadi ustaz, boleh PhD kau dari bidang ilmu tertentu, sebenarnya itu sangat-sangat sedikit lagi lah. Al-Quran kembali mendorong manusia untuk mencari ilmu dan menambahkan pengetahuan. Al-Quran berkata maksudnya, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah padaku ilmu. Qur rabbi zidni ilma dah. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Al-Quran kali telah menceritakan kepada kita kisah Nabi Adam, bapa manusia. Di dalam kisah ini Allah SWT memperlihatkan kepada kita bahawa Dia telah memuliakan Adam dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini Adam diutamakan atas para malaikat, padahal mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. Jadi poin gapo hak menyebabkan manusia ni dimuliakan? Siapa ke malaikat pun kena sujud kepada Nabi Adam ni sebab apa? Sebabnya ilmu pengetahuan dah. Dari Quran tu sebut nama-nama. Tak dah. Itu secara asah pada ilmu pengetahuan lah sebut benda dah. Mungkin juga bukan sekadar nama apa. Nabi Adam tahu sekarang apa fungsi dia ke, mungkin boleh hurah, mungkin lah dah. Ilmu pengetahuan ni luas. Salah satu perkara ilmu pengetahuan ni sekurang-kurangnya tahu nama dah. Boleh sebut kata-kata dah. Mungkin boleh sebut lebih lagi dah. Nabi itulah adalah poin kepada ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini pula Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk menunjukkan penghormatan dan mengakui keutamaan manusia pertama yang telah Allah SWT muliakan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran menetapkan bahawa ilmu yang luas dan dalam serta lurus adalah kunci bagi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau betul ngaji molek, betul faham molek, ilmu yang benar, dia akan menyebabkan kita takut kepada Allah SWT. Kerana jika manusia bertambah luas ilmunya, maka dia akan banyak memahami hukum alam dan aturan kehidupan. Kalau dia luas ilmu, bukan ilmu agama saja, ilmu takhsus agama, ilmu sains pun, kalau ia boleh merasai kehebatan Allah SWT, dia berasa hebatnya ciptaan alam ni, sistemnya Allah buat, menyebabkan dia berasa memerlukan Allah, merasa gerung pada Allah SWT, pencipta sekalian alam lah. Dia juga akan lebih banyak memahami penciptaan langit dan bumi sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang mengagumkan dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi kita nak belajar sains ke alam ni supaya merasai kehebatan Allah SWT. Tak pandai lah kalau kita mengajar buku, kata buku takhsus agama saja. Kita nak baca juga buku sains, tengok-tengok video sains supaya kita berasa hebatnya ciptaan Allah SWT, sehingga kita merasai kehebatan Allah, memerlukan Allah.
Sedemikian itu akan mendorongnya kepada keimanan yang dalam dan rasa khuduk, rasa tunduk kepada yang tulus di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah Al-Quran berkata sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang takut kepadanya hanyalah para ulama, ini orang-orang berilmu. Surah Fatih ayat 9. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambanya takut kepadanya, kepada Allah ni hanyalah para ulama ni berilmu dah. Jadi ulama-ulama ni orang yang tahu dah. Alim tu seorang, ulama tu jamak dah. Jadi orang tahu ni tidak mesti satu bidang ilmu tertentu dah. Ilmu yang memanglah kena ada basic ilmu agama dah asalnya, tapi mungkin dia takut Allah tu kerana dia tahu ilmu sains dah. Ilmu kedoktoran yang mendalam sehingga merasai kehebatan Allah mungkin juga dah. Jadi pelbagai ilmu tu kena rajikan sehingga merasai kebesaran Allah dah. Ayat ini merupakan bukti bahawa iman yang berdiri di atas ilmu yang dalam dan pemahaman yang lurus itu lebih kokoh dibandingkan iman yang tidak disertai dengan ilmu dan pengetahuan. Itulah dah. Kena baca banyak, kena kaji banyak. Kalau tak kaji, tak baca banyak, tak update ilmu ni, dia jadi masalah juga. Walaupun ustaz dah jadi masalah. Orang tanya, tak nak jawab. Lepas ke dia, kita nampak puas-puas dah. Pernah lah berlaku gitu dah. Jadi sebab itu kena sentiasa update ilmu dah. Al-Quran memang bermaksud mengangkat darjat ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu serta memburukkan wajah kebodohan dan orang bodoh dalam pandangan kita. Jadi kena tambah sama ilmu dia. Nampak jadi bodoh dah. Dia setiap bidang ilmu dah. Terutama takhasus dah. Kalau jadi doktor, kita pernah jumpa doktor. Ada setengah doktor tu, kita tak boleh cerita detail tak pasal anxiety, GERD ataupun gastrik ni. Sedangkan benda tu dah ramai penyakit benda-benda gitu dah. You kena update, sepatutnya doktor boleh cerita dah. Anxiety ni apa beza antara, biar detail sikit cerita ke pesakit. Nak menampak ke dia ni reti update semata takat yang mengaji lama, faham benda tu lama dah. Dia tak update lagi ilmu baru dah. Nah, kena gitulah kita kena nampak doktor pun tak cerita kalau benda tu tak boleh cerita dah. Al-Quran mengatakan maksudnya katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Surah Az-Zumar ayat 9 dah. Selanjutnya dalam surah Al-Imran ayat 7. Al-Quran berkata mengenai para ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan sikap mereka terhadap petunjuk yang datang dari Allah SWT. Maksudnya, dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi semua tu boleh ambil pengajaran, tak jadi sesat. Kalau orang hak jadi tak cerdik dah, dia boleh jadi sesat. Tengok ayat yang mutasyabihat sikit, sesat dah tu dah. Begitulah dah. Mutasyabihatnya ayat yang ada ulama bahas lah, ada yang sama-sama ni maksudnya dah. Tasyabuh ada kata yang sama dengan yang ada unsur-unsur penyerupaan dengan Allah dah, tasyabuh dengan Allah. Ada setengah kata tidak gitu, yang memang sama-sama dah. Ayat yang sama-sama yang penting kalau boleh jadi salah faham. Bagi orang tertentu jadi sesat lah. Walaupun ayat Quran dah. Tapi kalau orang berakal, tak ada gapa-gapa dia boleh faham molek. Rasulullah SAW telah menyucikan ilmu pengetahuan dan mengangkat darjatnya kepada darjat yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana suka dengan apa yang dilakukannya. Jadi Allah, malaikat ni suka dia, rahmat turun. Oleh sebab itu kita kena sentiasa berusaha untuk buat apa? Terlibat dalam program memandaikan umat dah. Setiap perkara yang boleh membuka pemikiran umat, mencerdikkan umat, mana masyarakat, kita kena terlibat lah, kena buat sesuatu dah. Rasulullah SAW juga mewajibkan ilmu pengetahuan atas setiap Muslim. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap Muslim. Beliau juga menyeru untuk mencari ilmu walau bagaimanapun jauhnya jarak yang harus ditempuh. Carilah ilmu walaupun harus ke negeri China. Ini hadis yang tidak sahih dah. Palsu setengah nama kata dah. Utlubul ilmi walau bisin dah. Walau bisin masalah Cina. Pada hadisnya lain Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Jadi Nabi ni diutus sebagai orang yang mengajar. Jadi
proses orang mengajar ke apa ni adalah satu kerja yang mulia lah dah. Sentiasa mengajar orang. Mengajar ni bukan bidang tertentu saja dah. Matematik, sains ke apa dah. Kadang pengajar itu bidang kita masing-masing lah. Kalau kita jadi mekanik pun, kita bukan sekadar baik-baik klik, orang siap kata klik dah. Tapi kita kena minat mengajar kata dah. So saya jumpa jenis mekanik kita lah. Tu apa? Mekanik yang mana dia royak. Dia kata dia bagi sini punah sini dia ajar pula kita nak. Dia nampak minat mengajar tu. Apabila minat mengajar tu kita pun jadi faham. Orang jadi rasa tak tertipu, kita rasa kalau baik kita lain pun kita boleh belajar tak kena tipu ke pemain lain pula dah pemain lain. Jadi gitulah benda-benda penting. Jadi pengajar ni dah beda je. Dalam internet pun ada tengah tu dia buat video, dia minat mengajar juga, iaitu mengajar cara baki peti. Cara baki mesin basuh dah. Jadi benda-benda gitulah kita perlu dalam masyarakat. Jangan takut, rezeki ni Allah bagi. Jadi, kalau kita beri ilmu, seolah-olah dengan bagi ilmu tu habislah modal kita lepas ni dah. Orang lain ahli lagi daripada kita, lepas ni boleh baki peti diri. Habislah, jangan ada urusan nak. Kita ngajar-ngajar keadaan tu. Menyebabkan kita pula insya-Allah murah jadi lagi murah rezeki dah. Allah yang Maha tahu. Jadi jangan takut berkongsi ilmu dah. Demikianlah kita mendapatkan bahawa dalam Islam ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Dan Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan. Islam adalah agama berdiri di atas ilmu, akal dan pemuasan fikiran. Dan Islam memuji orang-orang berilmu yang mukmin dan suka berbuat islah yang baik. Ilmu tu lah faedahnya dah. Bukan nak suruh aku ni doktor PhD ke, aku ni ustaz ke, orang lain tu kita pelakih dah. Dia kapten mana boleh kecek agama, dia cikgu bukan boleh kecek agama dah. Kecek agama yang di luar sampai melampau lepas daripada batas memang tak boleh. Kecek bidang kedoktoran lebih daripada tak ada kaedah memang tak boleh dah. Kalau ia berdasarkan kaedah betul-betul rujuk Al-Quran. Kalau bidang agama rujuk Al-Quran hadis dan kitab-kitab muktabar. Bukan dia kecek beri pendapat baru yang tidak ada sumber langsung. Memang tak boleh gitu tak. Tapi dia kecek benda sula dah. Ustaz kecek pun dia pun kecek pun ustaz kalau bidang agama dah. Kalau kedoktoran pun gitu. Orang ni doktor kecek atau bukan doktor pun tapi dia betul-betul berilmu, berfakta je bagi. Tak ada masalah lah walaupun dia bukan doktor dah. Tapi kalau dia antivirus, anti vaksin ni, gagal sebenarnya anti vaksin dengan tidak ada fakta yang lengkap. Tak boleh lah dah. Jadi kalau dia anti vaksin pun dia bagi hujah. Kajian itu boleh higap bodoh-bodoh ni. Ada orang kajian cukup lengkap dah. Jadi kalau dia berlawan doktor antara orang doktor yang pertahankan vaksin atau ada hak lawan, kalau berdasarkan hujah tak ada masalah. Hak tausiahnya cerita-cerita palsu. Reka-reka karut tu memanglah. Patut ni higap ni ramai apa dah. Pasal keadaan perubatan ni banyak. Bukan vaksin saja nah. Begitulah ilmu dah. Okey, mencari ilmu dan beribadah. Ada orang tanya, jika mencari ilmu bertentangan dengan pelaksanaan kewajipan-kewajipan agama, maka yang mana yang mesti dipilih oleh seorang Muslim? Jadi nak pilih hak mana, kita lebih kurang ada. Jadi Syekh jawab, tidaklah mudah bagi seorang manusia yang berakal untuk membayangkan bahawa mencari ilmu bertentangan dengan pelaksanaan kewajipan-kewajipan agama. So, ilmu ni sebenarnya tidak mesti terus kita kata bertentangan dengan agama dah. Cuma masa yang dia ambil tu dah. Kerana mencari ilmu punya waktu tertentu dan pelaksanaan kewajipan-kewajipan agama pun mempunyai waktu tertentu. Kita tidak mesti wajib semaya semua. Semaya wajib 5 waktu je dah. Hal lain tu sunat je dah. Sunat pun bukan semua dah. Jadi bosan pula kita ni nak. Jadi ada waktu malam, tahajud ke sikit. Sikit-sikit je ibadah ni lah. Jadi hak masa yang lebih-lebih lagi gunalah untuk untuk tuntut ilmu dah. Sangatlah mudah untuk mempertemukan kedua urusan ini. Mudah sangat, jangan kita rasa aku nuntut ilmu tak boleh beribadah. Aku tuntut ilmu aku tak boleh cari rezeki ya. Tuntut ilmu tak boleh masuk. Macam-macam dah. Jadi sebenarnya kita nak fikir kaedah supaya boleh selesai. Bukan kaedah kata tak boleh dah ngaji tak. Ngaji tak boleh nak buat benda lain. Tambah-tambah kita zaman ni kita sebenarnya banyak perkara kita boleh selarah berserentak boleh tak dengan teknologi moden ni tak.
Sangat mudah untuk mempertemukan kedua urusan ini jika mempunyai niat yang baik dan keinginan yang tulus dalam melaksanakan kewajipan agama dan menunaikan kewajipan mencari ilmu. Sangat mudah kalau kita ada niat. Kena niat dulu lah. Niat nak mengaji sungguh dan betul-betul nak cari ilmu dah. Niat ikhlas kerana Allah. InsyaAllah Allah akan beri jalan je tanpa disangka-sangka dah. Adalah idea dah. Walaupun lah ni kita lah ni kan zaman kita lah ni zaman teknologi zaman mudah ni nak. Bila-bila kita masuk kita boleh pasang radio kau iKim kau ataupun dah ni kan ada go ni kan. Apa saya ngajar ni tak nanti aku duduk cokoh dengar dah. Saya ngajar ni saya bagi tazkirah ke apa ni. Bila-bila duduk masuk dapur boleh dengar juga dah. Bila-bila makan dapur boleh dengar juga. Kita kena berserentak dah. Kena buat gitu dah. Tak ada zaman lah ni dah. Ada apa kita lah ni nak kita kerja pun nak kerja di sekolah ke apa masa ngajar sungguh tak apalah. Masalah yang free tu sambil makan sambil rahat kata buat buku hijau ke sambil rahat buku budak ke dah kita pasal kat telinga kita tambah lah ni ada apa wireless ke apa panggil earphone wireless ni apa panggil apa dah letak telinga kita dah. Lepas tu kita pun pasal ceramah kat handset kita nak. Lepas tu kita dengar, tak ada ganggu orang lain dan kita boleh buat kerja yang tidak memerlukan fokus lah. Yang perlu tidak siapa kita salah right tu dah tidak ada pasal benda kita buat sama jadi mudah je dah. Begitu juga kadang-kadang lah. Walaupun kita belajar, ada setengah belajar ni tidak perlu pada mikir kuat untuk ingat ke apa dah. Yang ada perlu kepada kemahiran. Contoh matematik. Bagi saya lah. Saya kalau bagi matematik ni kita kira tak perlu memikir kuat sangat dah. Ini sebenarnya kemahiran je. Jadi kita belajar matematik ke. Bila-bila tengah ceramah ke. Budak-budak kita lah ni dengan lagu. Dia tak tambah ilmu dengan lagu je dah. Tapi kalau tengah ceramah Dr. Basik ke apa. Sambil buat matematik ke. Tak ada masalah. Masa saya ngaji dulu. Saya buat drawing kan. Saya ambil engineering mechanical. Lukis saya drawing. Masa lukis drawing tu buku perlu fokus. Sangat siapa kita perlu ingat bukan ingat sekadar ilmu kemahiran. Nak drawing tu sama ada komputer ke atau petangis. Benda tu kemahiran dah. Kemahiran tu nak latih je, nak latih. Jadi walaupun yang makan masa lama 2-3 jam, dah. Nak siap lukisan tu dah lama lah. Nah, jadi daripada kita duduk atau lukis saja baik kita pasal ceramah nak. Dulu kan saya pasal ceramah Tok Guni Aziz. Tu cara-cara belajar lah ni kita kena ambil kesempatan dah. Tu atas kereta setengah hari boleh dah. Pak kerja sejam lebih 2 jam kadang-kadang boleh dah. Ada cikgu yang boleh sampai ke gomusa dah. Duduk tamerah, duduk macam boleh pas gomusa 2 jam lebih dekat 3 jam sampai sekolah. Tak usah pindah rumah duduk rumah juga. Rela boleh dah. Tapi masa yang dia ambil untuk boleh adik alangkah baiknya diguna untuk pasal ceramah dah. Boleh pasal radio dah ni nak. Pasal ceramah nak pasal Dr. Basik kat banyaknya boleh ilmu dah. Tu contoh dah. Pergi dan balik boleh tupik ilmu. Begitu juga kita duduk rumah ni nak. Sambil-sambil je. Tak nak teacher kau nak pasal ceramah saya. Kau ceramah Dr. Basik. Kau sama ustaz-ustaz tu. Tapi jangan ustaz asuh saja. Setengah kita ni. Masyarakat kita ni. Ustaz asuh tu kadang karut. Tu yang suka dengar. Ustaz ilmiah fakta ni. Kata tak menarik. Tu masalah dah. Kita tengok lah. Kadang-kadang lepak tu. Hak ceramah dalam radio. Karut lah. Lepak ni orang Wahdatul Wujud ni nak. Berpuluh-puluh ribu dengar dah. Allah kita kata pelik dah. 70,000, 75,000. Kecek. Dengar kecek ngau kose dah. Nah. Tapi Dr. Basik ni 100 lebih. Ada pasal video banyak kan jadi kurang sikit. Tapi nak nyebi tak sepadan Dr. Basik lebih suhu kan. Banyak lah dengar dah. Tapi orang ni ilmiah benda-benda ilmiah ni tak suka mana dah. Benda-benda ngau kose suka. Benda-benda ngila suka. Benda-benda yang apa? Yang hilang tahu bagi dengar tu kekurangan kita. Jadi kita kena ambil kesempatan untuk sambil-sambil buat sesuatu tu dengar perkara agama dah. Okay, habis itu dah. Kalau nak baca buku pula dia kena ada set timing dah. Nak tambah ilmu dah. Contohnya sebelum tidur kena habis 10 muka surat. Betul-betul istiqamah. Ataupun kita set timing lepas asal baca kau baca Quran juga kita kena set timing dah. Setiap muka surat. Pagi saja baca. Setiap subuh baca saja dah. Baca sampai 4-5 muka surat kau dah. 10 muka surat kau atas kita lah. Jadi kita set timing molek kita ni jadi istiqamah.
Itu yang jadi kita boleh berkembang ilmu kita dan berkembang amal ibadah kita dah. Ia betul perancangan dah. Okey, sesungguhnya mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Islam adalah agama ilmu dan pengetahuan. Cukup bagi kita untuk mengingati bahawa kata pertama yang turun dalam Al-Quran dari sisi Tuhan yang Maha Mulia kepada Nabi-Nya SAW adalah kata Iqra, bacalah. Membaca adalah pintu pertama bagi ilmu dan pengetahuan. Bahkan rangkaian ayat-ayat pertama kali turun kepada Rasulullah SAW berbicara mengenai dua pintu utama untuk menuju kepada ilmu pengetahuan, iaitu membaca dan menulis dengan pena. Jadi dua cara kita nak ikat ilmu ni. Pertama baca, yang kedua ni menulis. Menulis lah, kena buat ringkasan menulis lah. Orang kalau nak ikat ilmu, orang-orang alim dulu memang ikat dengan menulis. Allah SWT firman dalam ayat-ayat pertama surah Alaq. Nah, tadilah ikut bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dah. Maksudnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhan, dengan nama Tuhanmu lah yang paling pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran juga mengatakan, maksudnya, katakanlah Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah Ayat 114. Tetapi kewajipan-kewajipan agama adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Perbuatan meninggalkan kewajipan-kewajipan dan rukun-rukun agama tidaklah mewujudkan makna pengertian Islam yang benar bagi seorang Muslim. Kerana Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi siapa sahaja yang mampu melaksanakannya. Gitulah. Benda wajib ni kena buat. Lain-lain sunat tu buat sekadarnya dah. Lepas tu kita kena buat dengan ilmu lagi dah. Dia baru ada nilai yang besar lah. Kalau kita buat dengan hentam kromo atau dengan sikit orang yang pakai buat, dia kurang nilai ibadah tu. Jadi nilai ibadah tu dengan betul ikut sunnah Nabi, dengan faham makna baca Quran ke dari semaya ke, barulah kita berasa nikmat beribadah dah. Di antara kewajipan-kewajipan agama yang telah Allah SWT wajibkan adalah kewajipan harian seperti solat. Kewajipan musiman, bermusim seperti zakat. Kewajipan tahunan seperti puasa. Dan kewajipan yang hanya sekali dalam seumur hidup, iaitu ibadah haji. Jadi wajib ni bukan semua ada. Setahun sekali, ada seumur hidup sekali je. Setiap kewajipan di atas mempunyai waktu pelaksanaannya telah diketahui. Yang mana kita dapat mempertemukannya dengan melaksanakan kewajipan mencari ilmu. Jadi sama-sama dah. Tak ada bertentangan lah. Tak ada kata gitulah. Tak ada. Maksudnya benda tu tidak menghalang kita menuntut ilmu dah. Mungkin kewajipan solat yang juga oleh sebagai orang akan bertabarakan dengan kewajipan mencari ilmu. Mungkinlah kalau kita kata nak mikir berganti tiap hari dah. Ini tidaklah benar dah. Kerana di antara dua solat terdapat waktu yang cukup luas yang dapat digunakan untuk cari ilmu. Mencari ilmu biasanya dilakukan pada siang hari. Sementara kewajipan solat subuh berakhir waktunya tak kala matahari terbit. Jauh jarak dia dah. Dan setelah itu di hadapan manusia terbentang waktu yang cukup panjang untuk cari ilmu dah. Sebelum masuk kepada kewajipan melaksanakan solat zuhur. Bahkan seseorang pelajar dapat mengambil sebahagian waktu zuhur juga terdapat hal yang menuntut untuk perkara itu dah. Jadi boleh waktu mana-mana pun. Banyak masa lagi dah. Tambah-tambah kita zaman moden ni ada fleksibel tu. Boleh guna ngaji, guna internet. Boleh lah ni tak. Lah ni kalau peringkat universiti ni memang semakin tu lah. Dulu kita gagal mata dah. Tapi nampaknya semakin ke advance lah. Pengajian universiti ni dengan Google Meet nya. Di sekolah ni kurang mampu lagi. Internet kurang budak-budak kecil. Tidak boleh kerja sama. Tapi kalau peringkat universiti ni memang kita nampak canggih lah. Dan hantar assignment. Buat presentation lah. Wajib buat presentation dengan hantar. Dengan kata video dah. Kita tengok hebat dah. Jadi kita rasa kita pun ketinggalan. Peringkat macam-macam canggih cara dia dah. Dengan presentation pun menarik. Lah ni bukan bersama kita dulu. Ngaji lama dah. Berapa puluh tahun dulu dah. Itulah perkembangan. Jadi semua perkembangan semasa ni kena guna untuk cari ilmu dah. Namun kesalahan justru berasal dari kaum muslim yang tidak dapat mengatur jadual waktu. Masalahnya tidak ada disiplin jadual waktunya teratur.
Dan pekerjaan mereka agar mereka dapat menggabungkan antara kewajipan cari ilmu dan kewajipan melaksanakan kewajipan agama. Jadi masalahnya tak ada disiplin lain je. Nah, nubi alasan. Begitu juga nak kerja dengan cari ilmu. Setengah kerja tu memang kita kata tidak, memang kerjanya benda sama lah. Tidak, kita kata tidak membina ilmu, tidak yang benda solo buat tidak lagi. Alangkah baiknya pasal kat telinga dia ceramah ke apa tak. Dah ni kan ada benda yang boleh terpasal telinga. Pasal kat handset ceramah tu. Pasal street tak. Alangkah banyak ilmu. Tapi nasihat saya carilah ulama yang betul-betul berfakta, bukan main emosi. Setengah ustaz yang pandai main emosi, tapi fakta yang tak tepat, ada palsu pun banyak dah. Jadi alangkah baik cari macam Dr. Basit ke apa tu. Kita rasa banyak boleh tupai ilmu dah. Okey. Wajib hukumnya bagi mereka yang untuk mengatur jadual waktu dan pekerjaan mereka secara teratur. Yang pentingnya sistematik. Sistematik. Itu yang pentingnya. Adapun jika pelaksanaan suatu ibadah bergantung kepada suatu ilmu, yang mana pelaksanaannya secara benar bergantung pada ilmu tersebut, maka mencari ilmu tersebut lebih didahulukan atas pelaksanaan ibadah yang bersangkutan. Kerana di sini ilmu tersebut diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah. Jadi kita sebelum kita buat haji, kena ngaji lah ni. Baru kita pergi ke kursi-kursi rodan. Begitu dengan ibadah zakat, ibadah puasa, ngaji dulu sebelum amal ke, barulah kita rasa tenang, rasa sedap beramal. Okay, luas alam. Ada orang tanya Syekh ni, dalam pandangan Islam, apakah alam ini tetap atau sentiasa bergerak dan meluas? Ditanya gitu dah. Saya ingin bertanya mengenai firman Allah SWT yang mengatakan maksudnya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. BID ni. Jamuk ni. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Wa inna lamusi'un. Apakah maksud dari ayat yang mulia ini apabila digabungkan dengan pertanyaan saya? Syekh ni jawab. Ayat di atas adalah ayat 47 dari surah Az-Zariyat. Kata BID yang terdapat dalam ayat di atas bererti dengan kekuasaan dan kekuatan. Tu BID ni. Kira ya dengan tangan-tangan yang banyak masuk je. Ni timbul salah dan khalah ni. Ada setengah ni. Alah. Keras sangat. Bala. Perbezaan pendapat ni. Pasal nak ta'wil ke, nak terima yang secara zahir ayat. Nah gitulah dah. Tak apa dah. Yang kita kata maksud sini ni, secara umum ni maksud kekuasaan dan kekuatan lah. BID. Secara ringkas makna ayat di atas adalah, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Ada erti kata wa inna lamusi'un, sungguhnya telah banyak dibicarakan oleh orang-orang dahulu dan orang yang sekarang. Para ulama dahulu sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Mafatihul Ghaib. Ini kitab tafsir dulu dah. Mengatakan bahawa ungkapan tersebut mempunyai beberapa pengertian. Pertama, kata tersebut berasalkan kata si'ah, yang luas. Sehingga artinya adalah kami meluaskan langit sehingga terbentuklah bumi dan segala sesuatu yang meliputinya. Sungguh bangunan ruang angkasa begitu luas dan mengagumkan. Itu pertama maksudnya katalah. Yang kedua, firman Allah SWT yang berbunyi wa inna lamusi'un mempunyai arti laqadirun, kami berkuasa. Sebagai contoh adalah firman Allah SWT yang mengatakan Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 29. Dengan begitu erti dari firman Allah tersebut, sungguhnya kami mampu untuk menciptakan yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, maksudnya dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Pertanyaannya dah. Dan tidakkah dah? Benar, ia berkuasa dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 81. Ketiga, makna ketiga ni lamusi'un. Kata-kata dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya, maksudnya adalah meluaskan rezeki bagi manusia. Itu kata-kata yang disyarah oleh Namuk daripada kata lamusi'un ni lah. Wasa'alah. Ini perkataan itu. Adapun para ulama sekarang mengatakan bahawa ayat ini memberikan petunjuk tentang makna ilmiah yang banyak sekali. Tapi ulama-ulama zaman moden ni, terutama yang terlibat dengan sains, kata betul, alam ni semakin luas. Jarak antara galaksi dengan galaksi itu semakin menjauh. Dia menjauh. Dia seolah membesar, mengembang. Salah satunya adalah Allah SWT telah menciptakan alam yang luas ini dengan kekuatan. Yang dimaksudkan dengan langit dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang berada di atas benda
dan menaunginya. Maka segala sesuatu yang berada di sekitar benda-benda, baik itu planet-planet, bintang-bintang dan galaksi-galaksi, bergerak meluas dalam gerakan yang tidak dapat dipahami oleh akal dan tidak mudah untuk ditentukan jaraknya. Kerana jarak di sini dianalogikan dengan berjuta-juta tahun cahaya. Cara nak kira jarak tu bukan kilometer ke apa dah. Tapi guna jarak tahun cahaya. Nak buat jauh sangat lah. Adapun 1 tahun cahaya sebagaimana telah ditetapkan oleh ilmu pengetahuan moden, pada abad ke-20 ini adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun. Dengan kecepatan setiap detiknya mencapai 300,000 km per saat. Ni 3 point apa ya? 3 darab 10 point 10 kuasa 8 dah. Ni kata kelajuan cahaya dah. Jadi kelajuan cahaya ni adalah 1 saat dah. 1 saat dah kelajuan cahaya dah. 300,000 km 1 saat. Jadi kira itulah cahaya tu untuk cerita bahawa jarak yang terlalu jauh tu. Nak ayat kilometer cakap nak bubuh point 8 puasa dah hodok dah. Jadi orang guna tahun cahaya dah. Jarak angkasa ni terlalu jauh. Jadi memang dah ni kajian menunjukkan bahawa semakin menjauh dah. Satelit Kogapo ni ni semakin menjauh. Tapi bintang-bintang ni, matahari, star yang berada di galaksi tu tempat tu lah. Kata ada pusing-pusing gitu. Tapi antara galaksi nampaknya semakin menjauh ni. Ungkapan ayat di atas yang berbunyi, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya, memberikan petunjuk tentang hal itu, iaitu tentang luasnya alam yang sedemikian mencengangkan sejak awal penciptaannya ni. Jadi kita tengok ni, kita setengah tengok planet yang serupa dengan bumi lah. Nak cari planet yang kata macam mana yang sesuai dengan bumi, yang mana ada air, ada suhu yang hampir sama, tidak panas sangat, sehingga memungkinkan kehidupan. Walaupun tengok dengan teleskop tu, hak kita tengok tu beribu juta tahun dulu dah. Beribu juta tahun dulu, bukan hak nampak lah ni bukan sekarang dah. Beribu juta tahun dulu hak kita nampak. Cahaya tu lambat nak siapa dah. Jadi sekarang jadi gana tak tahulah. Hak sekarang, hak dulu tu hak nampak dah. Kita lah takut ada syurga dah. Tapi kalau nampak pun bukan nampak sekarang, nampak beribu-ribu juta tahun dulu. Beribu juta tahun dulu tak tahulah ada dah syurga ke apa. Tapi nak yang punya hak nampak sekarang dengan teleskop tu benda yang lama dah. Pasal cahaya yang sampai tu hak lama. Hak baru tak sampai lagi ni. Okey, ayat di atas juga memberikan isyarat bahawa alam ini terus menduas sejalan dengan berlalunya waktu. Hal ini juga telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan moden yang dikenal dengan teori perluasan ekstensi. Jadi meluah alam ni. Kesimpulannya, rangkaian bintang-bintang yang berada di luar galaksi kita semakin menjauh dari kita dengan kecepatan yang berbeza-beza. Bahkan setiap benda langit yang terletak pada satu galaksi yang sama saling menjauh antara satu dengan lainnya. Para ahli telah mengatakan itu dalam buku Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran Karim. Adalah ulama awak tafsir. Ia pun berdasarkan sains gitulah dah. Jika tampak oleh mata bahawa kebanyakan benda-benda langit itu tidak bergerak, maka hal itu tidak menafikan bahawa sesungguhnya benda-benda langit tersebut bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maha suci Allah telah menciptakan segala sesuatu dan lalu menetapkan hukum-hukumnya. Pelasa lagi dah. Tofan. Apakah badai yang terjadi pada masa Nabi Nuh melanda seluruh alam atau hanya melanda sebahagian kawasan saja? Apakah nama kawasan tersebut dan di mana kaum Nabi Nuh dahulu hidup? Cerita Nabi Nuh. Ada bahan ni di kalangan ulama dah. Tak apalah kita baca sini kata apa dulu. Sini jawabnya. Yang dimaksud dengan badai di sini adalah badai yang telah terjadi pada masa Nabi Nuh AS dan menenggelamkan seluruh orang kafir yang ada di muka bumi. Ikut banyak ulama, inilah dipakai dah. Itu habis seluruh bumi ni mati belaka dah. Nabi Nuh dan hak dalam kapal terhidup kembali biak semula dah. Dan tidak menyisakan seorang pun selain Nabi Nuh bersama keturunannya dan orang yang berserta dengannya. Itulah kefahaman biasa ulama. Tapi ada hak cerita lain, contohnya Harun Yahya dan sebagainya. Dia kata tidak berlaku seluruh tempat. Dia kata dah. Dia buatlah hujah-hujah dia nya. Tak apalah kita nak kata tamat pun tidak, tapi menurut yang bunyinya lah mana pun. Peristiwa banjir Nabi Nuh sangat luas. Bukan banjir Malaysia ada, memang luas.
Banjir sangat besar dah. Jadi kalau tidak seluruh tempat pun sangat luas lah. Hampir kata membunuh, mematikan ramai manusia dan binatang pada pos sangat luas dah. Okey, lepas tu Al-Quran Al-Karim telah memberikan petunjuk mengenai kejadian badai tersebut dalam surah Hud, di mana Al-Quran bercerita tentang Nabi Nuh dan pembuatan perahu yang dinaiki olehnya dan oleh orang-orang mukmin tak kala terjadinya badai taufan tersebut. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, ini jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang yang beriman dan tidak beriman bersama-sama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Surah Hud ayat 40 hingga 42. Jadi memang berlaku gelombang yang besar-besar. Banjir sangat besar. Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang kejadian tersebut dalam surah Al-Qamar. Maksudnya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang bercurah-curah. Jadi kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertumbuhlah air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dia berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkarinya, Nuh. Dan sungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mahu mengambil pelajaran? Ada pendapat yang mengatakan bahawa badai tersebut terjadi negeri-negeri orang Caledonia, iaitu salah satu daerah di Iraq dahulu, hingga sampai ke perbatasan Kurdistan. Ini salah satu pendapat lain lah, yang kata tidak seluruh dunia. Demikian juga disebutkan bahawa gunung Judi yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim selain sebagai tempat terdamparnya kapal Nabi Nuh, terdapat di daerah Diyar Bakar yang termasuk bahagian dari negeri Jazirah. Dan gunung tersebut bersambung dengan pergunungan Armenia. Sebagai pendapat mengatakan bahawa badai tersebut hanya terjadi pada kawasan tertentu saja. Jadi tidak muktamad. Ada pendapat itu tidak seluruh dunia. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah disebutkan bahawa badai tersebut melanda bumi dunia secara keseluruhan serta menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ada sebagai pendapat. Dan tidak ada yang selamat dari badai tersebut kecuali Nabi Nuh, keluarganya dan orang-orang yang bersama dengannya. Dan apa-apa yang mereka bawa ke dalam perahu, baik itu binatang maupun makanan, itu saja selamat. Kata. Majoriti ulama berpendapat bahawa nampaknya badai tersebut datang secara umum membinasakan semua orang kafir. Dan Allah SWT hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama dengannya sahaja. Sebagai mufassir berkata bahawa sesungguhnya lahiriah ayat dengan dibantu beberapa petunjuk menunjukkan bahawa ketika itu tidak ada manusia lain di muka bumi selain kaum Nabi Nuh lagi sahaja. Jadi kalau betul ada hanya kaum Nabi Nuh saja, mungkin betul lah pendapat ni lah. Iaitu tidak ada lagi orang lain. Jadi Nabi Nuh saja mati berlaku lah dah. Dan mereka itu telah dibinasakan seluruhnya dengan badai tersebut. Sehingga peninggalan Nabi Nuh tidak tersisa lagi dari mereka kecuali keturunannya saja. Hal ini menuntut bahawa badai tersebut terjadi pada sebahagian kawasan bumi yang datar dan berpegunungan. Tidak melanda seluruh bumi kecuali jika ketika itu daratan masih sedikit. Kerana masa itu tidak begitu berjauhan dengan masa terbentuknya bumi dan munculnya manusia di muka bumi. Kerana para ahli geologi mengatakan bahawa tak kala pertama kali bumi terlepas dari matahari, bumi terbentuk sebuah bulatan api raksasa yang menyala-nyala. Kemudian mendingin dan menjadi planet yang dipenuhi dengan air. Lalu secara bertahap muncullah daratan. Dulu ikut kajian dulu lah, tapi beribu juta tahun dulu dah. Benua tak wujud. Dia jadi takutlah kau dah. Benua Amerika, Malaysia, apa takut habis lah. Australia, dia setepak lah. Lepas tu baru dia pecah-pecah. Ikut kajian dah. Orang geologi apa ni. Adapun yang menjadi dasar pijakan bahawa badai itu melanda seluruh dunia adalah firman Allah SWT yang mengatakan, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Surah Nuh ayat 6. Ini hujah. Hujah ulama kata, yang mana doa Nabi Nuh ini menunjukkan tak boleh sore habuk orang kafir hidup dah. Menyebabkan mati belaka. Dia mati belaka kak.
Seluruh dunia dah kena hak kafir-kafir lah. Kemudian firman Allah SWT melalui lisan Nabi Nuh AS, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah sahaja yang maha penyayang surah ayat ketiga. Jadi semuanya tak selamat kecuali Allah selamatkan. Berikutnya firman Allah SWT yang dalam surah yang lain, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang tersisa, surah As-Saffat ayat 77. Jadi ulama kata semua kena tu. Seluruh dunia kena. Okay, hak tersisa tu hanyalah keturunan Nabi Nuh saja dah. Ataupun hak terkapal je lah. Hak terkapal Nabi Nuh. Imam Syekh Muhammad Abdul telah diminta fatwanya mengibadah yang melanda umat Nabi Nuh. Apakah berlaku umum atau hanya menimpa sebahagian kawasan bumi saja? Di dalam fatwanya, Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahawa sungguhnya masalah ini adalah masalah menjadi bahan perdebatan antara para pemuka agama dengan para ilmuwan geologi. Ini kata balah. Para pemuka agama mengatakan bahawa sesungguhnya badai melanda bumi secara keseluruhan. Dan para ahli sependapat dengan mereka. Mereka membuktikan dengan adanya rumah-rumah kerang dan ikan-ikan yang membatu di atas puncak-puncak gunung yang tinggi. Kerana benda-benda tersebut tidak mungkin ada kecuali di lautan. Dan keberadaan benda-benda tersebut di atas puncak gunung merupakan bukti bahawa air bah pernah naik dan menenggelamkan gunung-gunung. Dan itu tidak dapat terjadi kecuali jika badai dan air bah menenggelami seluruh muka bumi. Ya. Kalau nak kira kan, atas puncak Everest pun ada tak? Benda-benda laut ni kata dah. Okey, kebanyakan ahli kontemporer menduga bahawa badai tersebut tidak menenggelamkan seluruh muka bumi. Seorang Muslim tidak boleh mengingkari badai yang melanda muka bumi secara umum keseluruhan hanya kerana adanya kemungkinan ta'wil pada ayat Quran. Bahkan siapa sahaja yang percaya bahawa kepada agama tidak boleh menafikan sesuatu yang dikatakan oleh zahir ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih sanadnya dan kemudian berpaling kepada ta'wil. Kecuali bila itu didasarkan pada dalil akal yang pasti yang mengatakan bahawa bukan makna zahir yang dikehendaki. Dan untuk sampai pada hal itu diperlukan suatu pembahasan yang panjang lebar dan pengetahuan yang luas mengenai lapisan-lapisan bumi dan apa-apa yang dikandungnya. Yang demikian tentunya bersandar pada ilmu yang bermacam-macam, baik ilmu naqli maupun akli. Pada siapa yang berkata menurut dugaannya sahaja tanpa disertai ilmu, maka dia berkata asal bunyi dan perkataan tidak perlu dengar. Jadi, Syekh Muhammad Abdul pun, walaupun dia ni ulama kata ulama yang sangat terbuka lah, setengah kata dia ni apa kata dia ni macam-macam lah, tu dia hebat juga dia pasal dia pun telajak terbuka tapi bila begitu pun dia tak tolak pendapat kata sebahagian tempat dunia. Bahkan banjir ni besar dah seluruh dunia lah. Lebih kurang gitulah pendapat Syekh Muhammad Abdul. Syekh Syed Muhammad Rashid Ridha memberikan komentar terhadap fatwa yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Abdul sebagai berikutnya. Muhammad Rashid Ridha ni anak murid dia. Sekarang tafsir terkenal. Ni ulama-ulama besar dia. Jangan kita lah dah. Setengah orang ni pasal Syekh Rashid Ridha pun dia ada kata-kata macam dia tidak mendalil lah bab ilmu hadis. Kadang-kadang dia macam tolak sebahagian hadis lah. Kadang-kadang dia tolak lah pasal Nabi Nabi Isa ke bangkit semula tu macam gitulah. Kita tengok cara ibu fatwa tu dah. Lepas tu dia ta'wil, dia suruh nampak saing dah dia. Dia tidak dia ada peringkat dulu tu, dia peringkat orang Islam ni dijajah. Jadi 1800 lebih lah dia. Jadi ulama-ulama masa tu dia jadi telajak tu. Dia seolah dia mendewakan sains sikit walaupun lama. Dia tak lah. Contohnya Ababi tu dia kata kuno ulak makin kulak. Lepas tu belah laut tu ada setengah kata pasal suruh, ada setengah sahabat tahap tu lah mikir dia. Termasuklah Rashid Ridha. Dan termasuk lagi seorang ulama di Pakistan dah. India Pakistan dah. Dia ada jasa besar dah. Tubuh Universiti Islam ke apa. Tapi kitab dia tu kita kata telajak apa dah. Dikritik oleh ulama Qadian ni. So, ada tuduh berat-berat juga dah. Jadi kita ni sangka baiklah ulama. Setengah ni masa ulama-ulama di mengaji di Arab Saudi setengah tu dah. Dia kritik lah Rashid Ridha kuat kena kritik Dr. Yusuf Qaradawi ke apa dah. Jadi dia seolah ni salah sikit kan, jadi macam salah berat dah. Kita tengok dia sebenarnya di Mesir lain dah. Di Jordan pun nampak lain dah. Walaupun keras juga tapi nampak lain dah. Pasal mereka ambil manfaat dah. Contohnya Syekh Albani dia walaupun geng-geng dia setengah-setengah terkritik Dr. Yusuf Qaradawi berat, dia ngajar kita fiqh zakat ke kita
halal wal haram fil Islam pun dia hajar dah. Dr. Yusuf Qadawi tu ngajar anak-anak murid dia. Walaupun dia kritik sebahagian perkara, maksudnya berlapan ada. Dan Syekh Albani pun kata dia banyak dapat manfaat daripada Rashid Ridha ni. Dia bersemangat ngaji ilmu hadis ni, kaji hadis ni apabila dia baca majalah Al-Mana tu dah. Majalah pasal inilah supaya berpegang pada Al-Quran Sunnah yang sahih dulu dah. Inilah Syekh Rashid Ridha ni lah buatnya. Jadi dulu kebangkitan umat Islam ni bangkit dengan tulisan daripada Azhar dah. Ulama Azhar masa tu Syekh Muhammad Abduh dan lepas tu anak murid dia Rashid Ridha lah yang membangkitkan pemikiran untuk bebaskan diri daripada penjajah. Lahirnya Muhammadiyah di Indonesia dan seluruh dunia ni, gerakan-gerakan Islam ni kerana pemikiran telah mula terbuka dah. Ulama tidak semata-mata duduk pondok saja dah, mesti terlibat dengan gerakan Islam, mesti cuba membebaskan tanah air daripada penjajahan. Jadi pencetusnya antara yang besar ni dah Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha anak murid dia tu lah. Jadi gitulah kita kena hormat ulama. Silap tu pasal dah tak ada manusia yang suci bersih Okey, Syed Muhammad Rashid Ridha memberikan komentar terhadap fatwa yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Abduh sebagai berikut. Maksudnya, sesungguhnya kesimpulan dari fatwa ini adalah bahawa lahiriah ayat Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahawa badai tersebut melanda seluruh umat Nabi Nuh, yang mana ketika itu tidak ada manusia di muka bumi selain mereka sahaja. Jadi mereka itu wajib diyakini. Namun hal itu tidak mengharuskan badai tersebut melanda seluruh muka bumi. Syekh Rashid Ridha kata gitu. Kerana tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa badai itu telah melanda muka bumi secara keseluruhan. Adapun adanya rumah-rumah kerang dan ikan-ikan laut di puncak-puncak gunung tidak menjadi bukti bahawa hal itu adalah bekas badai tersebut. Bahkan yang lebih dapat diterima adalah bahawa hal itu bekas terbentuknya gunung dan kedaratan dalam air yang kemudian muncul di permukaan kerana banjir besar yang melanda gunung-gunung dalam beberapa waktu tidak cukup untuk mewujudkan apa-apa yang telah disebutkan tersebut. Rashid Ridha kata, kerja perkara kalau hak biasa laut atas fosil-fosil atas gunung ni tidak menunjukkan berlaku zaman Nabi Nuh. Mungkin zaman dulu sebelum tu lagi dah. Zaman laut ni di bawah gunung tu sebenarnya berada di bawah paras air, duduk dalam laut lagi masa tu dah. Kalau dah berlaku zaman Nabi Nuh pun dia banjir semetar lepas tu surut. Bukan bertahun-tahun juta tahun pula. Dia bertahun-tahun pula baru surut dah. Dia surut lepas banjir besar tu berapa ketika je lama mana tahulah, tidak lama benar baru surut semula dah. Kalau dalam keadaan seketika itu tidak menunjukkan binatang teluh, binatang laut itu hidup di atas kerai-kerai itu hidup di atas gunung-gunung, tidak bermaksud gitulah dia kata dah. Itu pendapat Rashid Ridha dah. Ialah wes tu guru dia kalau kira dah. Jadi kena terbuka ilmu ni kena gitu, janganlah kita kata tak betul belaka. Rashid Ridha ni macam komen dan rock pendapat guru dia juga dah. Kemudian Syed Rashid Ridha menambahkan bahawa masalah-masalah seperti ini bukan merupakan tujuan-tujuan pokok Al-Quran. Ini kena faham dah. Tujuannya jangan lawan Tuhan, jangan syirik dah, jangan lawan Nabi dah. Tiba kita bahas benda ni banjir seluruh dunia ko, atau sebahagian tempat ko, siapa ko pengajaran asal dia supaya jangan mensyirikkan Allah. Tak tersampai, tak ada pedah dah, bukan tujuan utama Quran. Nak cerita pasal geologi, pasal tujuan Quran ni untuk memberi manfaat kita, untuk bawa bekal kita menuju akhirat, untuk beriman dengan Allah. Oleh kerana itu tidak dijelaskan dengan nas yang qat'i yang pasti. Cukup bagi kita berpegang kepada apa yang ditunjukkan oleh makna lahiriah nas-nas dan tidak menjadikan hal itu sebagai keyakinan agama yang pasti. Wallahu a'lam. Jadi tidak jadi bukan matlamat kita nak jadi etik kok banjir itu seluruh dunia kata tidak. Yang pentingnya habis dah orang kafir di bawah zaman yang bermudah. Seluruh dunia ke tidak tu bukan persoalan penting dah. Yang pentingnya kisah Tuhan ni dari Nabi Allah beri azab. Waktu kita kena penjara. Perlu juga kita ketahui bahawa kisah menibadah yang melanda Nabi Nuh telah dibubuhi, ditambah-tambahkan. Ada tambah-tambahan berupa cerita-cerita dusta yang kebanyakannya berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Telah disisipkan oleh orang Yahudi ke dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah. Oleh kerana itu, hendaknya kita berhati-hati dalam hal ini dan hanya Allah saja yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Jadi Israiliyat ni, banyak ulama-ulama kita juga nak. Dia telajak bersangka baik dengan ahli kitab, ulama-ulama ahli kitab dulu. Dia dengar apa tengah jaga, dia bubuh dari kitab tafsir mereka dah. Jadi benda cerita tambah-tambah dah. Ada cerita putih buat ke?
jadi janggut, jadi gapo dah. Padahal dia kerja besar cukup janggut. Tak boleh cukup janggut dah. Jadi besar lepas tu jadi tertengok dah dak. Ngeping-ngeping dah. Tak tengok cerita terngeping tu. Apa kan dia buat kapal dah. Buat kapalnya anak bini dia je. Tu cerita-cerita. Dia jadi karut, jadi nakal, buat cerita lucu dah. Sebenarnya kita banyak tambah-tambah dalam kitab tafsir pun banyak benda-benda yang tambah yang direka-reka dah. Yang tidak ada seperti Al-Quran itu tambah banyak karut sangat sehingga hilang manfaat sebenar pengajaran umum terhadap Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma hamdaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.